清晨的起点，从迈开第一步开始。新闻为你走在最前线，财经洞悉商机赚大钱，问政民生摆在最优先，不慌不忙，踏出稳健的步伐。 City Plus 城市向前行。早安，你好，我是崔喜新莹。Good morning， 你好，我是嘉俊。早安，你好，我是运翔。那其实，在新冠病毒底下，不论你是老少啊、贫穷富有，或者是不同种族，其实我们所有人都是疫情底下的受害者。因为其实疫情造成整个社会就是长期处于低气压当中嘛。但是其实我们看到各族之间互相帮忙、互相伸出援手，成了疫情底下社会最温暖的一面。那其实我发现到当我们每一个大马人在面对一些危机的时候都充分体现了 Kita Jaga Kita 的这一句口号。那马来西亚多元种族嘛，我们互相帮忙，不分你我，其实是马来西亚最美丽的风景。那欢迎今天我们的城市生活家，就是有一个国庆特备啦，今天将会和你一起谈一谈马来有族 NGO 如何一起齐心抗疫啊？没有错，因为其实我们在早前的时候，我们都会有一个举白旗的这个运动嘛，就是希望说可以各族之间一起去互相帮忙，给一些需要帮助的人。但是来到了现在呢，我们同样也是看到说有很多世界上，就是我们社会上，其实有很多的 NGO， 他们都一直在帮助这一些有需要的人，包括像是这个 Pertubuhan Perpaduan dan Usahawan Usaha Sama， 就是我们简称PADU 的这个。他们都是一起互相帮忙，而且呢，我觉得最难能可贵的就是他们是不分种族，不分你的地位，总之你需要帮忙，我都会提供帮助。对，其实我们本台City Plus FM 呢，早前也是和这一个 PADU 呢也是有合作，推行了这个 Baku Rezeki。然后呢，今天呢，我们就要跟这一个 PADU 的创办人呢来聊一聊。马上进入我们的重点单元——城市生活家，优化城市的质感，深化生活的质量。城市生活家。So dalam program hari ini kita akan bercakap dengan Presiden Pertubuhan Perpaduan dan Usaha Sama PADU, Encik Muhammad Faizan alias. Morning, Abang Faizan. Yes, selamat pagi semua. Apa khabar City Plus? Hello. Hello. Hai. So first of all kan kena kita bagi sedikit info atau latar belakang mengenai PADU. So apakah NGO PADU actually? Boleh terangkan sikit? Okay, good morning semua dan pertama saya ingin ucapkan pada City Plus bagi penghormatan, the good honor pada PADU untuk diinterview oleh satu radio Chinese is the best. Okay, saya ingin terangkan tentang PADU. PADU is short form Pertubuhan Perpaduan dan Usaha Sama. So register di ROS, PADU diluluskan. Boleh menggunakan perkataan PADU. PADU telah didaftarkan, diregister pada 2017. 2017. So actually PADU dia sudah buat CSR 2015. Right? 2015. But different NGO. Multiracial. So we have a Chinese, we have Indian, we have Sabahan, Sarawakian. Jadi kita ketika itu tapi NGO itu more bermotifkan politik, jadi kita tidak mahu. Jadi kita pada 2017 kita wujudkan satu NGO perpaduan dan kita boleh usaha sama pada semua. Jadi wujudlah Pertubuhan Perpaduan dan Usaha Sama ini berbilang kaum. Jadi itu sajalah untuk meletakkan PADU. PADU dia more pada CSR tanpa berbilang agama atau bangsa. Sebab saya pun duduk di Kepong, so majority di Kepong dan Damansara is a lot Chinese, right? So PADU bersyukur dan gembira berada di kawasan Chinese. Sebab PADU kita perlu ada perpaduan. Itu saja latar belakang PADU. Nak tanya Abang Faizan kan, apa panduan yang PADU sedang diberikan? Lepas tu PADU kan ada member-members kat negeri lain kan? Macam kat negeri apa? Ada punya itu member-member. Okay, PADU actually we around Malaysia. Kita ada example we have include the zone. Okay, zon utara kita ada satu kita punya sekretariat.
Dia handle three state, Penang, Kedah dan Perlis. Macam saya wilayah tengah, the center Kuala Lumpur, Perak and Selangor. So we have selatan, south kan. Jadi kita ada Melaka, Negeri Sembilan dan juga Johor dan Pantai Timur. That mean lah Pahang, Kelantan, Terengganu. Dan Sabah Sarawak kan kita panggil dia Borneo. Kita ada satu youngest guy from Sabah. So dia handle kat sana. Tapi kita belum sampai dekat Sabah lagi sebab jauh kan. Okey, so boleh tak Abang Faizal mungkin terangkan sedikit kan, kalau sekiranya kalau kita nak menyertai padu sebagai ahli, ada tak apa-apa syarat-syarat yang tertentu sebenarnya? Okay, the first thing, you tak kisah you Malaysian or non-Malaysian, tapi kita utamakan Malaysian. Yang kedua, kita tidak ada dia punya peraturan ataupun syarat untuk agama. No. Semua bangsa boleh join, semua agama boleh join untuk memberi sukarelawan. Jadi tidak ada syarat. Cuma mesti 16 ke atas. Tapi kita sampai 55 tahun ataupun 60 tahun sajalah sebab kita tak nak nanti kita terganggu kalau tua sangat kan. Tapi itu syarat dia lah. Tidak ada apa-apa syarat untuk menyertai padu. So sekarang banyak sektor terpengaruh akibat lockdown kan kerana COVID. Yes, So correct. tidak boleh merentas negeri. So adakah kerja-kerja padu terpengaruhi juga? Yes, amat terpengaruh, terkesan. Impact is very bad untuk padu. The first thing, okay, pertama kita tidak boleh bergerak. The first thing. The second thing, untuk perjumpaan, okay, we want to see someone, okay, pun tak boleh. Yang ketiga untuk that mean kita ziarah. Okay, ziarah mean the Malay word is ziarah, but if you want to see somebody is need help hers, right? Kita tak boleh pergi sebab SOP yang cukup ketat. Jadi amat terkesan. Dan paling utama is sumbangan lah. Sumbangan daripada pihak-pihak yang ingin, sebab semua mungkin tahu dana cukup terhad. So want to give the NGO is very difficult lah untuk dana. So memang MCO 1.0, 2.0 or 3.0 amat terkesan buat padu. So last time you ada cakap dengan saya ada padu ada corporate dengan 20 NGO yang lain ke? Yes. So yang collaboration tu macam mana? Okay, actually dia 28 NGO. Actually we have 42 NGO. But 28 is berdaftar with ROS. Another one is tak berdaftar, just name lah. Dia buat just name, so dia kata dia punya team. So actually 40, 44, 41. Tapi yang register with ROS 28 NGO. So we with coalition NGO berbagai bidang, even Indian punya NGO, Chinese punya NGO, kita join. We bergerak dengan satu nama, that mean NGO bersekutu. So banyak NGO yang bersama, dia bermacam-macam masalah, macam-macam sumbangan, macam-macam different punya type lah. Kadang-kadang satu NGO tu berbeza. Nak tanya Abang Faizan kan, kenapa Abang Faizal ada fikiran ni untuk menubuhkan padu? Apa cerita-cerita boleh share dengan kita tak? Boleh share, okay. Dia panjang lah, I just pendekkan juga. Boleh. Okay, sebab saya dulu tak suka NGO. This NGO is only the welfare, buat kerja free. Siapa nak buat kerja free? Okay. So I bermula pada 2012. I bersama one Chinese NGO. I think the name is Yili Chan from Shah Alam. Okay, dia ada NGO bernama Kembara Kitchen. So kita bersama untuk berjumpa gelandangan homeless. Di KL. Ketika itu homeless masih banyak dan masih boleh berjumpa. Jadi kita berjumpa. Jadi saya cakap, okay, join. Jadi kita pergi, saya tengok
mungkin biasalah bagi makan, tanya khabar kan. Tapi every day, every weeks, every month, something happen to my life. Kenapa I cukup we lucky kita sungguh bertuah sebab kita ada kerja, kita ada family, kita ada rumah. Tapi orang yang lain, sorry to say, banyak bangsa, semua bangsa ada. Okey, kita boleh tekankan di Jalan Tun Razak, di Jalan Tengku Abdul Rahman, all Malay, almost Malay. Okey, di Segi College di Jalan Tun Perak, they call the homeless for foreigner. Have a Chinese, Indian, okay, sometimes Indonesian. Jadi bila jumpa dia orang, I terkesan. I cakap, I rasa I perlu buat something dalam hidup saya lah. Jadi saya join NGO. I just daftar satu NGO multiracial lah. Okay, lama punya NGO. Okay, so I punya presiden is Indian. I seorang je Malay. I seorang je Malay. Okay, so I pergi jumpa rumah orang tua India, orang tua Cina, even orang tua Melayu. Jadi I rasa I nak buat satu NGO. Tapi ketika itu NGO itu bergerak seperti I sebut is a little bit politik. Jadi I just hold, stop, then I create one NGO, more is charity. That's why I wujudkan Padu untuk bergerak. Ya. Sebelum Abang Faizan masuk NGO yang sebelum tu, ada tak pekerjaan yang sebenar Abang Faizan? Atau sekarang ada tak pekerjaan sebenar? Okey, sekarang sebenarnya saya adalah seorang peniaga. Okey, peniaga peniaga nasi ayam penyet, ayam berempah dan ayam kunyit. So selepas saya berhenti bekerja dengan saya punya ex-boss dulu, jadi saya buka satu perniagaan lah, dan my ex-boss dia mensyorkan supaya saya berniaga sebab dia kata you ada talent berniaga. So I berniaga. So mungkin berkat ex-boss saya berniaga dah dekat 4-5 tahun. Jadi saya memang seorang peniaga. I berniaga di gerai tepi jalan saja. So far sekarang adalah 2-3 cawangan yang I boleh buka lah. I seorang peniaga. So ada tak perniagaan abang terpengaruh kerana pandemik? Of course, terpengaruh of course. Okay. Income pada 2020, income saya pun boleh dikatakan 6 month dia naik turun. Tapi kita boleh kena think fast lah. Saya ada Foodpanda dan Grab. Jadi so I berniaga terpaksa menggunakan online. The new normal I must sell with online, GrabFood and Foodpanda. So itu saja I boleh survive. Tapi memang perniagaan cukup terjejas. Bukan saya saja, ramai lagi yang terjejas. Ada yang dah gulung tikar. Yes. 对，其实我们从今天阿邦 Faizan 的分享当中，我们就了解到，其实，在马来西亚，其实不只是有一些单一种族的 NGO，就是非政府组织，其实还是有很多一些 multiracial， 就是不同种族的，对，跨种族的一些 NGO 在帮助大家当中。特别是我觉得现在疫情期间，可能这些跨种族的 NGO 他们是特别致力于所有的这些慈善活动来帮助那些有需要的人的。那我们在下一个环节当中会继续和大家做出分享。优化城市的质感，深化生活的质量，城市生活家。回到城市生活家，上一个部分其实我们就了解到了 PADU 这个非政府组织，其实他们是一个跨种族的非政府组织，在现在这个疫情时候也帮助不少的一些需要帮助的人。那在这个部分呢，我们会重点谈一谈，其实在现在这个时候呢 ，PADU 怎么帮助疫情底下的人们。那现在同样我们也是有阿邦 Faizan 的 ，Hello 阿邦 Faizan。Hi。Yeah, so PADU telah mula memberi bantuan kepada masyarakat awal MCO 1.0 kan? So apakah bantuan yang diberikan ketika itu? So adakah ia bentuk barangan atau yang lain? Okay, pada MCO 1.0, okay, ketika itu saya rasa kerajaan banyak memberi sokongan dan juga bantuan dari segi kewangan. Okay, tetapi ada juga yang tidak bekerja, dia orang terpaksa dia need mungkin barang harian.
barang seperti beras, minyak apa semua kan. Jadi ketika itu saya tidak ada mendapat apa-apa dana. Just saya dalam 1 bulan tu saya just bergerak dan mencari dana termasuk I punya own money. So kita orang memberi bantuan hanya beras. Okay, kita step by step. Maksudnya saya dapat 30 kampik beras 10 kilo bagi yang basic sajalah. Minyak, gula ataupun Maggi I bagi mungkin 30 pack. Selepas itu I bagi 30 pack. Total I rasa dalam 120 pack dapat juga masa MCO 1.0. Selama 2 bulan I bergerak pada 1.0. Banyak barangan beras lah. Terutama banyak nak minta beras. So boleh tak tahu macam mana abang dapatkan barang macam beras kan, dari mana? Siapa yang bagi yang bagi sumbangan sebenarnya? Okay. Dia ada bermacam-macam sumbangan. Yang pertama ada yang bagi wang ringgit. Okay, dia bagi donation. So dia bagi donation, so kita gunakan sebaik mungkin lah. So kita ada macam di Selayang, kita just boleh mention nama macam Seri Ternak dan NSK, dia orang jikalau we make one charity program, dia orang ada certain discount. Jadi bila kita pergi daripada segi wang ringgit, dia akan bagi discount. Okay, ada juga orang yang tak nak bagi duit. Dia bagi barang sahaja. So dalam 20 kampik beras. So terpaksa hantar rumah lah. Kita kena ambil ataupun dihantar. Jadi barangan tu dia ada 2 type lah. Satu wang ringgit dan juga barangan. Ada 2 type. Bang Faizal pernah dengar aktiviti kempen ni bendera putih? Yes, pernah. Ya, apa pandangan Abang Faizal tentang kempen ni, bendera putih? Okay, ni personally saya punya pandangan lah. Okay. Bendera putih adalah satu method lah, cara yang sekarang semua orang perlu. Mungkin saya pun salah seorang yang mungkin jika ada satu tahap is very very critical, I must use the white flag. Okay? Terpaksa sebab sekarang bukan saja B40, M40 is terkesan, impact cukup besar. M40 even the salary is 12,000 dia orang pun terkesan, ada yang tidak makan 2 hari. Yes, M40. Jadi bendera putih ni salah satu kempen, ni personal pendapat lah. Memang itu salah satu cara yang terdesak dan juga rasanya okey, boleh sebab kita tak tahu. Even sorry to say, ada juga daripada wakil rakyat pun tidak turun padang. Ada juga yang terlepas pandang, dia tak tahu, dan juga masyarakat kita sekarang dia shy, malu tau. Malu. Macam kita ada 2 kereta dekat rumah. Okey. Rumah pun kita beli. Tapi M40 is bermasalah. Dia punya income tahun lepas masih okey. Sebab dia orang mungkin ada simpanan. Okey, tapi pada tahun ini mungkin simpanan dah habis. Kereta kena bayar, rumah kena bayar, makan bil elektrik, semua utility kena pay. Jadi dia orang terpaksa apa choice? Beras tak ada kat rumah. Nak pergi ke contoh, I'm sorry kita nak pergi church, nak pergi tempat-tempat rumah ibadat ataupun CSR nak pergi, malu. Sebab you pakai kereta yang hebat tapi you tak boleh nak survive, malu. Jadi apa choice dia? Iaitu bendera putih adalah satu cara, method yang dia orang terpaksa guna. Cuma kalau saya setuju sebab kadang-kadang jiran kita pun takkan bagi tahu dia rumah saya tak ada beras. Dia takkan say pada kita punya. Okey, so bendera putih salah satu cara, siapa nak bantu. Jadi kalau saya sebagai padu menyokong jikalau bendera putih ni sebab even saya pun terlepas pandang, jiran saya pun ada bendera putih. Ada pasang, yes, ada bendera putih. Sebab ada dekat 5-6 rumah. Dia tak kisah bangsa apa saja tau. Yang I pergi tolong yang pertama is sorry to say is one Chinese, bendera putih. Dia I tak tahu bagaimana kehidupan dia, tapi apa yang didapat maklumat, saya pergi, saya bertanya, dia dah 5 hari tak makan. Okay, yes, 5 hari tak makan. Saya cakap, kenapa uncle? So dia cakap dia kerja tak ada. Okay, jadi dia punya anak dia just bagi snack. Dalam 2 hari dia bagi snack. So I sebagai jiran, I kena bantu. Dia pasang bendera putih. Kenapa tak cakap dengan saya? Dia malu. Jadi bendera putih dia letak, dalam masa 1 hari semua bangsa turun.
India ada, Melayu ada, Cina ada, bagi beras, bagi mask, bagi sanitizer, okey, bagi Milo. So bendera putih ni salah satu method yang bagi saya okey lah. Sedang saya menyokong sebenarnya. Tapi I rasa kerajaan tidak bersetuju dengan bendera putih lah. Itu Betul. saja pandangan saya. Ya, tadi Abang Faizal ada berkata semua bangsa turun untuk menolongkan yang orang yang memerlukan keperluan tu kan. Apa perasaan Abang Zan masa Abang Zan tengok macam tak kira bangsa, tak kira kaum, tak kira agama yang tu kami saling tolong menolong. Apa perasaan Abang Faizal? Okey, saya bagi tahu PADU saya cakap multiracial NGO. Yang banyak bantu saya bukan nak cakap tapi banyak bukan Malay yang bantu. Yang bantu is Chinese. Yang bantu is Indian, Singhs. Jadi apa salahnya saya sebagai bangsa Melayu, jiran saya kalau dia susah, kenapa saya tak boleh bantu? Sedangkan orang lain boleh bantu saya. Okay, so kita Malaysia, I rasa siapa yang ada IC Malaysia, dia ada hak di Malaysia ini, kita perlu bantu dan kita perlu bersama. Apa saja segi pun. Dia susah kita bantu, mungkin kita susah dia pun bantu. Dia tak boleh fikir you bangsa lain kita tak nak bantu, tak boleh. Ini pandangan saya. Sebab itu saya suka gunakan NGO perpaduan. Kita kena ada perpaduan. Betul. Yang kedua, usaha sama. Kita open. Even church pun datang nak bantu, saya open. Even gereja, even tokong, even kuil nak bantu, saya open. Sebab saya boleh salurkan kepada orang lain yang mungkin tak nampak. Jadi saya tidak ada istilah you bangsa lain, I tak boleh bantu. You kena cari. No. Kita satu taman, satu state, satu Malaysia, kita perlu bantu. Itu tidak ada dalam istilah kita. Semua agama pun saya rasa sama. Maksudnya dia akan bagi tahu jika ada orang susah tapi you kena bantu. I rasa ni pandangan saya. Ya. 现在当然该给大家把色情的也。其实我发现到就是白旗运动，有时候可能之前很多人都就是很踊跃的去举白旗，这样子需要帮忙的时候，但是我发现到很多时候有一些人，就好像刚刚阿邦Faizan提到的，他们可能是不好意思，出于就是怕就是别人羞愧心吧，对，然后他们就可能不去举白旗。但是其实不管是你的那个大曼，还是你的这个住家花园区，不管是任何种族的人，只要你需要帮忙，你提出来，其实大家都是非常愿意去帮忙的。对，其实像阿邦Faizan刚刚也是有提到一个，我觉得也是挺好的。像一些企业，得知他们这些 NGO， 他们想要去帮这一些贫困家庭的时候，他们也是会尽他们的企业责任，就给予一些可能物资上面的折扣，这样子让他们可以以更低的价钱来帮助到更多人。Okey, mungkin Abang Faizan boleh kongsi sedikit pengalaman semenjak kempen bendera putih ini dilancarkan. Berapa banyak individu atau keluarga yang mungkin PADU temui yang mereka betul-betul pacak bendera putih? Okey. Saya duduk di kawasan border Kepung dan Damansara. Okey. Mostly is Chinese lah kawasan. Tapi ada beberapa flat ataupun apartmen yang diduduki oleh Melayu dan Indian dan Sabah Sarawak. Jadi di kawasan saya saja yang saya nampak ketika hari kedua orang bercerita pasal bendera putih, ada 5 rumah. 5 rumah telah memasang bendera putih. Itu setakat yang dekat rumah saya saja, belum di luar. Ada di taman lain, ada juga sampai 5-6 bendera pun pasang. Tapi saya lebih utamakan taman saya. Di rumah saya yang saya dapat 5 ke 6 lah rumah bendera putih. Okey, jadi saya pergi yang first di tu uncle lah. Tu Chinese, sebab dia sebelah saja rumah jiran saya. So cakap itu yang pertama. Yang kedua baru saya pergi lagi ada Malay, one Indian, ada 3-4 Malay lagi lah yang bendera putih dia pasang. Dia letak dekat luar rumah kan. Ya. Okey. So sebab PADU bekerjasama collaboration dengan City Plus juga lancar bakul rezeki. So boleh tak Abang Faizan kongsikan bagaimana reaksi setakat ini? Okey, mungkin saya boleh mention nama lah Okey, bos saya dulu adalah nama Rita Sim. Rita Sim, bos saya yang Rita Sim. Jadi saya bekerja dengan dia tak lama. Sekejap saja, mungkin dalam 8 tahun. Sekejap saja. Okey, jadi selepas saya berhenti, dia sebenarnya sejarah begini.
bos saya call tanya khabar. Faizan, apa khabar semua? Okay, dia tanya khabar. Okay, you dah vaksin semua. So kita orang selalu cerita pasal politik dan juga pasal NGO. Okay, untuk information, City Plus dah bantu lama dah. I rasa 2018 dia ada bantu every years. 2015 dia bantu, tapi ketika itu City Plus belum ada saya rasa. Okay, dia dah bantu every year pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan, bulan puasa dia bantu. Jadi ketika tahun ini saya cakap, Puan, apa kata kita just collaborate bersama City Plus. Sebab Puan dah selalu bantu, jadi kita collaborate dengan City Plus. Jadi dia call, saya pun bercerita di kawasan rumah saya ada bendera putih. So apa yang saya perlu, apa saya dah buat, saya dah buat. So my ex-boss bagi tahu, Faizan, apa yang I boleh bantu? So dia temukan saya dengan City Plus. Mungkin ada connection, jadi saya bertemukan dengan City Plus. Jadi City Plus willing ini kerjasama, usaha sama bersama padu, saya open. Jadi saya kata memang saya memerlukan lagi-lagi radio yang boleh sebarkan spread the news info kan. Jadi City Plus collaborate bersama padu, salah satu yang cukup-cukup tepat ketika MCO 3.0. Ya. So dalam kempen Baku Rezeki ni kan, so macam mana padu mencari orang yang memerlu bantuan ataupun orang yang perlu bantuan dia orang private message Abang Faizan ke apa? Sebelum ni tidak ada private message. Tapi sebab seperti saya sebut tadi, padu collaborate dengan 28 NGO. Okay, so I remark kawasan saya. Okay, NGO ni berada di sini. So you ada orang. So I tanya, dengan Ibu Tunggal pun ada, dengan Chinese Community pun ada. Jadi I tanya, ada tak orang memerlukan? Jadi saya spreadkan. Okay, untuk you I bagi 5 bakul. Okay, untuk I 10 bakul, untuk dia 5 bakul, untuk Ibu Tunggal 5 bakul. Jadi I buat begitulah. Ya, buat begitu. Jadi kita punya connection dengan banyak NGO yang boleh bantu. Ya, kadang-kadang dia orang tak boleh bantu. Bukan kawasan dia orang. Jadi saya boleh turun dan bantu. Sebenarnya kan kebanyakan bantuan yang diberi oleh padu adalah dalam bentuk pemberian makanan. Adakah ia telah macam mengakibatkan pembajaran makanan kerana mungkin mereka tak memerlukan makanan tu? Ada tak case macam tu? Yes, memang membazir. Okay, saya ni pengalaman 3.0 punya MCO Ketika ini ramai pula orang memberi bantuan. Okay, jadi pengalaman saya, ada satu family, dia dah dapat 20 kampit beras. Okay, 20 kampit beras. So dia tak nak perlukan barang bakul lagi. Tetapi dia perlukan susu dan pampers. Sebab itu cara padu, jikalau dapat satu dana fund, kita tak perlu habiskan untuk semua untuk bakul. Kita buat 10 bakul dulu, yang ke-11 kita akan tanya apa yang you perlu. Sebab kadang-kadang ada yang diorang perlu susu, diorang tak nak beras, tak nak apa saja, diorang nak susu saja. So kita kena bantu dia susu, tapi kata tadi saya tak boleh bantu 100%. Example susu yang anak dia guna dalam mungkin RM70. Satu bakul kita dah budget maybe around RM55, around that lah. Okay. Jadi kita boleh bagi dia RM50, you kena add on amount untuk dapatkan susu anak. Atau dia beri susu lain, I belikan susu untuk dia. Daripada segi susu, daripada pampers. Sorry to say my word sometimes women perlukan some their protection every month. Understand Okay, example, I'm sorry, maybe I can use my word is pet. Okay, so macam Cortex, so kita pun kena bagi. Dia tidak perlukan makanan, dia mungkin different. Ada juga yang daripada orang yang memerlukan sanitizer, dia tak mau barang lagi, dia nak sanitizer dan mask. Untuk mask, sanitizer, ada 2 family yang diorang tidak mau makanan. Cakap, you nak apa? I call dia dan I tanya keadaan dia, sebab dia ibu tunggal, 3 orang anak, 2 positif COVID,
Okay, dua positif COVID, tak silap saya, dua positif COVID. So anak dia negatif dan dia negatif. Dan dia tak mau barang makan. Dia mau sanitizer, sarung tangan dan mask saja. So kita kena bagi bantuan begitu. Kita kena tanya dululah. Bukan saja makanan, sebab makanan I rasa membazir. Bila bendera putih kita pasang, contoh tadi bendera putih, bukan seorang yang datang, ramai. Semua datang. Jadi diorang dah lot. Jadi better NGO kepada NGO luar sana sebelum datang tu call dululah. Tanya dia perlu apa. Mungkin dia tidak mahu lagi. Yes. Betul. Ini untuk apa avoid pembaziran kan. Yes, so correct, betul. Mungkin nak tanya juga sebab mungkin ada individu atau keluarga yang memerlukan bantuan di mana mereka merupakan pesakit COVID. So macam mana Padu memberi bantuan? Kalau nak pergi sampai rumah ke macam mana? Okay, kita tidak ada pilihan. Saya pun takut untuk keluar dan untuk berjumpa pesakit COVID. Okay. Tetapi yang ketika MCO 3.0 ni ada dua family Chinese, tiga family Malay di kawasan saya juga. Whole family positif COVID. Whole family. Okay, jadi dia telefon saya. Tapi ketika saya berjumpa dia, I nak cari komuniti Chinese sebenarnya di kawasan saya. Dia salah satu macam, madam lah dari kawasan saya. Tak sangka selepas seminggu dia dah positif COVID. Seminggu ke 14 hari dia dah positif COVID. Jadi dia pula perlu bantuan. Dia perlu bantuan, jadi dia kata, Faizan, you boleh bantu madam? Saya cakap, boleh madam, no problem. So tapi I tak boleh keluar. Kalau you nak pun you kena letak dekat luar. Jadi I sediakan barang, makanan semua. I tanya apa yang dia nak. Dia mungkin nak lebih Maggi, I lebihkan Maggi, I kurangkan barang lain. Jadi I pergi rumah. Yang 6 rumah positif COVID ni I pakai protection lah. Double mask, I punya glove semua, I spray nano mist semua. I pergi ke rumah dia, I just snap dan I message kat dia, madam, I dah hantar barang depan rumah you. Sebab because dia orang tak boleh keluar. Dia orang quarantine. So langsung tak boleh keluar. Siapa nak beli barang dan dia orang tidak ada. Ada yang satu aunty tu dia seorang saja duduk rumah. So dia pun tak boleh nak keluar. So dia takut nak keluar. So I pun bagi juga. So memang pesakit COVID dia very difficult lah untuk keluar. Jadi I terpaksa pergi juga. Sebab dia memerlukan. Tadi tak kira bangsa, dia pesakit COVID, family, kita kena pergi. At least kita kena pergi bantu dia. Yes. Sebab dia stres, tertekan. So income tak ada. Okay. Untuk information kita dalam Malaysia sekarang 3.0 sekarang ni bukan satu bangsa kaya, satu bangsa miskin, tak. Semua perlu. Semua bangsa perlu sekarang. Honestly, I bagi tahu sebab I NGO bergerak, I tahu. Itu. 其实我觉得这段时间更能看出这一个各族之间的帮助。对，尤其是他刚刚提到，其实不管在以前我们可能会觉得说某一些种族可能你比较需要帮忙，但是在这个时候，其实不管你是什么肤色，你都是有可能深陷困境。对，因为其实疫情底下影响的不只是一个群体的人，影响的是所有人。所以当所有人需要帮助的时候，大家都会伸出援手来帮助的。而且我觉得它最难能可贵的就是它根本就是不分你什么阶级，或者是你是什么样的种族，这才是觉得是我们马来西亚或者是马来西亚人应该要体现的一个精神。那这一节我们就聊过了，到底Padu他们其实在 MCO 期间会给予什么样的援助。那下节回来我们就聊聊一下。我们基本上会引以为傲的一件事情，就是各族之间如何互相帮忙。下节回来我们继续聊。优化城市的质感，深化生活的质量，城市生活家。回到了城市生活家国庆特备啊，我们线上依然有 Padu， 它本身是乌裔的一个 NGO 非政府组织，那在疫情期间也是非常致力的帮助各族的人民来度过难关。那其实我们线上还是有Abang Faizan，Hello Abang Faizan。Hai. Ya, Abang Faizan, so mengapa tolong menolong dalam kalangan masyarakat begitu penting dalam masa sekarang? Nak tanyakan apa yang pandangan. Ya, pandangan. Pandangan. Okay. Yang pertama mungkin sebelum ni kita
banyak isu kurang satu perpaduan antara rakyat lah. Rasa sebelum ini, sebelum COVID is coming. Okay. Tapi selepas COVID melanda negara kita, enter negara kita, saya rasa tolong menolong dalam masyarakat ini adalah amat penting. Okay, seperti hashtag kita jaga kita. Okay, saya akan salah satu hashtag yang cukup baik. Okay, saya Faizan menjaga Uncle Lim. Okay, Uncle Lim menjaga Uncle Mutu. Uncle Mutu menjaga Jeffrey Sabah. Okay, Jeffrey menjaga mungkin lagi Steven. Jadi apa yang saya nampak adalah tolong menolong dalam masyarakat kita perlu kita teruskan dan kita perlu kuatkan kerana jikalau tidak ada tolong menolong dalam masyarakat kita, kita tidak ada society, kita tidak ada apa itu Malaysia. Okay, Malaysia semua Malaysia. Even saya Malaysia, sahabat saya ada Sing Malaysia, kan? So ada yang tadi Jessica Malaysia. Jadi kita ada satu kena ada sifat iaitu tolong menolong dalam masyarakat perlu ada. Sayang menyayangi, hormat menghormati, ya, akur dengan bangsa-bangsa lain. Okey, agama-agama lain kita perlu ada satu sifat yang cukup baik. Seperti saya pernah bekerja dengan satu Chinese, berkata ex-boss saya. Dia menghormati saya dan saya menghormati dia. Okey, bos saya menolong saya dan saya menolong dia. Jadi kami dah terapkan dan kami jadi satu tim. Satu tim yang cukup kuat. Jadi kita boleh buat apa saja dengan kuat dan cukup bagus. Jadi hashtag kita jaga kita sekarang adalah amat-amat penting. Is COVID-19 amat-amat penting, kan? Semua orang perlu menggunakan hashtag itu sebagai satu tujuan untuk berada di dalam masyarakat kita di Malaysia. Ya, bukan saja untuk beri makanan. Tanyalah jiran, neighbor kita dah makan ke tidak, sehat ke tidak, okey, bagaimana you punya kehidupan, you stress ke tidak, bagi nasihat, sokongan. We support them. Itu salah satu bagi pandangan saya lah dalam masyarakat perlu ada tolong menolong, sayang menyayangi, hormat menghormati. Bagi pendapat saya. Sebab abang Faizan telah menubuhkan padu selama beberapa tahun kan. Bolehkah abang Faizan kongsikan pengalaman yang amat susah dilupakan setakat ini? Susah dilupakan ada satu sajalah yang pengalaman saya susah lupakan ketika saya mula-mula bersama dalam NGO. Okey, ketika kita bergerak dalam, saya selalu digelarkan muka NGO homeless. Sebab saya memang setiap minggu pergi NGO homeless, sebab selalu setiap minggu, every week I pergi KL. Kalau tak dapat bagi makanan nasi, I bagi roti yang RM1 lebih I bawa dalam 30 pack, 100 pack I bagi. Okey. Jadi one day ada satu guru besar sekolah di sekolah kerajaan di KL. The name is SKB Sekolah Jalinan Bimbingan Kasih, SJBK, around that lah. Okay, honestly sekolah itu adalah untuk homeless saja, tak kisah bangsa apa pun, homeless saja. Sekolah anak daripada 7 tahun, 6 tahun sehingga 18 tahun. Apa yang I rasa I tak lupa adalah bagaimana homeless di situ hidup, yang pertama. Yang kedua, background family is no good. I boleh cerita, ada dia punya golongan honestly di belakang jalan. That mean is pelacur. Okay, dia pelacur. Mak dia pelacur, dia tak tahu bapak dia siapa. Okay, jadi yang perempuan ini, anak yang lahir ini, dia born, jadi dia sekolah kat situ, berumur 16 tahun. Dia pun tak tahu siapa bapak, siapa mak. Okay, jadi dia orang tak malu cerita, okay, you mak you buat apa? Mak I pelacur. Dia tak malu. Okay, bapak I tak tahu siapa. Jadi I terkesan. So seorang manusia yang sepatut hidup macam kita, normal, tapi dah tak normal. Itulah terkesan semenjak I join NGO, kan? Di dalam situ macam-macam. Ada yang dibuang anak, even semua bangsa di situ.
ada sekolah khas untuk homeless yang dibiayai oleh government, kerajaan Malaysia. Itulah I terkesan. Macam-macam sejarah tapi panjang sejarah dia, cuma I tak nak cerita banyak kan. Ya, panjang. Ya. So, mungkin sebelum program kita tamat, mungkin ada apa-apa kata-kata atau seruan yang boleh Abang Faizan tinggalkan kepada penonton atau pendengar kita? Okey, yang pertama saya berterima kasih banyak-banyak kepada City Plus sebab sudi bersama dan memberi saya peluang untuk menyuarakan kerja amal yang saya lakukan, yang Padu lakukan. City Plus pun ingin bersama. Jadi saya memohon ataupun ingin meminta kepada seluruh NGO lah, ataupun tak kisah NGO, individu pun tak apa, jikalau ingin bantu ketika ini semua orang memerlukan. Jadi tolonglah, kita tolong tanya jiran kita, tanya sahabat kita, tanya family kita. Jangan kira bangsa apa, agama apa, kita tanya kerana waktu ini amat-amat memerlukan. Okey? Anggaplah saya ni sebagai seorang Malaysia, bukan Melayu, bukan Faizan. Okey? Anggap saya ni sahabat, okey? Satu sahabat yang boleh membantu, mendengar ataupun memberi nasihat. Kepada NGO sana, tolonglah bantu sahabat-sahabat kita, saudara-saudara perpaduan kita, bangsa apa saja, untuk bersama-sama kita hadapi COVID-19 ini. Kerana COVID-19 ini cukup terkesan kepada semua orang, kepada seluruh rakyat Malaysia, kan? Jadi saya juga membuka, memohon jika ada siapa-siapa ingin membantu, ingin menghulurkan, okay, want to give some fund untuk bantu, saya Padu amat terbuka. Tak kisah siapa pun, individu, company, tak kisah. Jadi saya memang open. Jadi saya akan buat yang terbaik dan kita sama-sama buat yang terbaik. Jadi kita doa supaya Malaysia selamat daripada COVID. Okay, thank you. So mungkin Abang Faizan boleh tak, kalau sekiranya siapa-siapa nak bagi bantuan, macam mana diorang PM ke apa? Macam mana nak kontak Abang? Okey, saya pun ada page yang saya dah buat, Pertubuhan Perpaduan dan Usaha Sama pun boleh. Kalau boleh nanti di dalam situ pun saya akan tinggalkan nombor telefon saya. Kalau nak sekarang pun boleh, nak bagi telefon ke boleh? Pun boleh. Nanti kita akan post dekat Facebook, mungkin Facebook lagi. Alright. Jikalau mana-mana yang berlebih, okay, you rasa niat nak bantu, berlebih rezeki, kita boleh wujudkan baku rezeki, kita collaborate bersama, kita wujudkan perpaduan dan kita usaha bersama untuk bantu semua rakyat Malaysia. Itu saja. Ya. So amat terima kasih atas berkongsian Abang Muhammad Faizan Alias. Dia merupakan pengasas Pertubuhan Perpaduan dan Usaha Sama Padu. Terima kasih Abang. Terima kasih. sama-sama。今天的这个分享非常有趣啊，就是尤其是在后面的部分，就是阿邦Faizan也分享了他在这个过程当中看尽了人生百态，也遇过了人生就是不同阶级的一些人物啊，就是他们的故事。对，阿邦Faizan其实我觉得他的。就是他见过的事情太多了，所以他才会觉得说现在其实真的是不需要顾及你是谁，总之你需要的话我就帮你就好。我觉得这是一个非常好的一个态度，这样子，因为毕竟我们生活在马来西亚，马来西亚是一个多元种族的国家，大家就应该要互相帮忙、互相尊重，才能够让我们的国家更加的和谐。那今天我们的城市生活家之国庆特备也到这里了，非常感谢所有的朋友们收听，谢谢。